ya, ataupun dia sentence connector. Sentence connector dia connecting dua sentence. Tetapi di sini kita tengok, ya, wal asri adalah ayat yang pertama. Jadi bila di ayat yang pertama, kita dah tahu dah wow di situ bukan sentence connector. Sebab mana ada ayat sebelum ayat yang pertama? Ya, jadi mungkin dia sentence opener. Bila dia sentence opener, kita tengok, ya, wal asru bukan. Jadi makna wow ni bukan sentence opener, dia bukan sentence connector, tetapi dia adalah sumpah. Ya, bila Allah bersumpah, Allah menggunakan wow sumpah. Dia panggil wow al-qasam. Dia panggil wow al-qasam. Ya, qasam qaf sin mim, qasam. Ya, jadi wal asri demi waktu asar. Okey, ya, ada soalan Haji Asyari? Ya, insyaAllah. Sebutkan 3 jenis wow yang kita dah belajar baru kejap. Wow pertama, wow apa Haji Asyari? Wow apa yang pertama? Tan Sri Asmah, wow apa yang pertama? Sentence connector. Sentence opener. Yang pertama sentence opener, yang kedua Sentence connector. sentence connector, yang ketiga Sumpah. sumpah. Ya, okey, 3. Jangan lupalah, ya. Jadi wal asri boleh makna dan, ya, dan boleh. Tapi sebab dia baris bawah tak boleh dan. Ya, kita kata dia demi, ya. Jadi kalau dia sentence connector mesti ada ayat sebelum dia. Kalau dia sentence opener mesti al-asru bukan al-asri. Tapi oleh kerana dua-dua ciri itu dia tidak dipenuhi, ya, prerequisite ataupun requirement tu tidak dipenuhi, maka waw merujuk kepada waw sumpah. Wal asri demi masa, ya, wal fajri demi waktu fajar, wasyamsi, semua tu bentuk waw sumpah. Kemudian ayat yang kedua, inna sesungguhnya. Inna adalah taukid, ya. Ini partikel taukid ataupun kita panggil, ya, emphasis, ya. Untuk emphasize sesuatu, kita kena guna particle of emphasis. Inna sesungguhnya. Dan inna sentiasa berada di awal ayat, melainkan, ya, siapa ingat, ya, melainkan Kak Nomah, ya, melainkan apa, ya, inna boleh duduk di pertengahan ayat kalau di depan dia ada apa? Kola, kolat, Ya. kolu, Mhm. apa lagi? Kul, Kul. kemudian fi'il mudhari' ataupun present tense, yaqulu, yaqulani, yaquluna boleh belaka. Ya, tadi Kak Nomah kata qala boleh, itu past tense. Qalat past tense untuk perempuan, ya. Qalu untuk ramai, ya. Qul katakanlah. Jadi dia perintah pun boleh juga. Ataupun yaqulu dia berkata, yaqulani dua orang berkata, yaquluna mereka ramai berkata. Semua bentuk qala, yaqulu, qul sebagainya dia boleh mendahului inna, ya. Qul inna solati. Qul inna boleh. Kalau tidak dia inna mesti di awal ayat. Boleh, ya? Ada soalan silakan, ada apa nak tanya? Kalau tak faham Ustaz terangkan balik. Diam tu makna faham, ya. Kalau tak Ustaz. faham tanya, ya. Ustaz, asri tu singular ya Ustaz? Al-asr singular, ya, masa, demi masa secara umum lah. Ya, jadi bila secara umum ni biasanya dia merujuk kepada apa kita panggil, ya, dia common gender. Common gender maknanya dia bukan, secara umumnya common gender tu dia lelaki lah, ya. Walaupun common gender tu sebenarnya dia tak ada jantina kan, macam kita kata apa ni, chicken, ya. Chicken dalam bahasa Inggeris dia common gender, dia bukan jantan betina. Kalau dia jantan, rooster jantan. Kalau dia hen betina. Tapi kalau chicken tak ada jantina. Kita panggil common gender. Iaitu dalam English. Dalam bahasa Arab berlambak-lambak common gender. Ya, macam baqaratun, ya, dalam surah Al-Baqarah kan, baqaratun betina. Ya, tapi kalau baqarun bukan betina. Ya, bukan jantan, ya. Baqarun adalah common gender. Maknanya lembu secara umum. Ya, lembu itu secara umum saja. Saya suka makan daging lembu, umum. Ya, orang tak tanya jantan betina sebab dia common gender. Tapi kalau kita kata baqaratun, lembu betina. Saurun, lembu jantan. Ya, macam English senang, chicken je lah. Ya, sebab common gender ni dia ada dalam bahasa Inggeris dan ada dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Melayu mungkin tak ada konsep tu. Ya, kita ada jantan betina saja.
Okey ya, inna sesungguhnya dia adalah partikel untuk emphasize ya. If you want to emphasize something, you put inna at the beginning. Ya, inna sesungguhnya al-insana. Apabila inna masuk pada ayat ya, noun yang datang selepas dia mesti fathah. Tadi waw al-qasam, noun yang datang selepas dia mesti kasrah wal asri. Tak boleh wal asru. Ya, lepas inna innal insana. Boleh tak innal insanu? Tak boleh. Innal insani tak boleh. Innal insana. Itu kaedah yang kita tuan-tuan kena ingatlah sebab akan jumpa beratus-ratus kali dalam Quran. Ya, once you master the apa kita panggil the grammatical rule, ya, yang lain tu boleh buat dah. Tapi kalau kita ingat-ingat lupa, susahlah. Ya, tak boleh lah nanti kita baca salah. Innal insana. Ya, innal insana lafi khusrin. Lafi, ya, patutnya fi saja. Ada tambah la depan. Maknanya la tu adalah taukid juga. La tu adalah lam bentuk ya emphasis sama. Inna pun emphasis, la pun emphasis juga. Ya, sesungguhnya manusia itu secara umum ya insan lafi khusrin ya, pasti mereka berada di dalam khusrin, kerugian ya. Sebab tu diterjemahkan mankind. Al-insan merujuk kepada mankind ya, bukan merujuk kepada man seorang, tak ya. Dia sebab dia common gender, al-insan, mankind in general ya, lelaki perempuan termasuk. Okey ya, dah tahu lafi ya, fi itu ada ya, tapi sebab dia rasam Osmani tak ada titik, tapi understood lah ya bahawasanya dia merujuk kepada apa kita panggil particle ya, particle preposition, salah satu daripada 9 kan. Lafi sesungguhnya berada di dalam khusrin, kerugian ya. Maknanya bukan kerugian satu kerugian ni, banyak kerugian. Kerana tak ada letak alif lam ya. Dalam bahasa Arab bila tak ada alif lam maknanya lebih luas ya. Kalau ada alif lam dia spesifik ya. Tak ada alif lam dia umum saja ya. Jadi sesungguhnya manusia berada di dalam pelbagai kerugian, bukan satu kerugian ya. Tapi kalau kita kata kerugian saja tak salah lah. Tapi maksud kerugian di sini ialah pelbagai kerugian ya. Rugi dari segi apa ya? Rugi dari segi umurnya. Umurnya dihabiskan dengan buat benda-benda yang tak ada manfaat. Habis umur macam tu saja ya. Jadi orang kata apa, kita orang habis tengok TV aje. Ya, habis main dengan cucu je. Bukan salah, tak salah Nabi pun main dengan cucu. Tapi takkan all the time main dengan cucu ya. Kelas pun tak pergi sebab disibukkan dengan cucu, tak boleh lah. Ya, kita bolehlah tolong jaga kan. Tapi bukanlah all the time nak jaga ya. Tu mak bapak dia lah kena jaga. Okey ya, ada apa soalan dalam ayat yang kedua? Silakan. Ada apa? Ustaz, yang la tu kadang-kadang kita tengok la tu dia kata benar-benar. Benar-benar pun boleh kan Ustaz ya? Betul lah, benar-benar pun indeed. Ya, benar-benar pun makna apa? Emphasis juga. Kalau sebelum ni yang Ustaz cakap kadang-kadang lam tu membawa maksud hendaklah tu macam mana Ustaz? Fathah juga. Hendaklah kalau dia masuk pada verb. Kalau lepas dia verb, lepas lam tu verb. Tapi sekarang ni lepas lam tu partikel. So dia Okey. bukan hendaklah lah. Okey. Okey So dia punya lam tu masih kalau lepas verb tu maksudnya kalau hendaklah verb, lam sebelum tu verb. Sebelum verb. sebelum verb lam tu fathah. Ustaz dia hendaklah. Kebiasaannya lam tu fathah ya. Okey. Biasanya lam tu fathah. Tapi lam tu boleh jadi kasrah ya. Tengok pada kesesuaian. Tapi biasanya lam tu fathah. Lafi khusrin ya. Kita tak kata lifi, tak boleh lah. Kalau dalam bentuk verb pun sama juga ya. La apa kita panggil? La yazhabu ya. Mana bolehlah dia, ataupun layar kabu ya. Hendaklah dia menaiki, hendaklah dia menunggang contoh ya. Hendaklah. Jadi la juga. La tu fathah. Okey, yang lain puan-puan ada apa? Ya. Silakan. Ada, tak ada? Tuan-tuan dan puan-puan diam ni makna faham ya, Ustaz tak perlu ulang ya. Okey, illa melainkan dah masuk dah. Illa melainkan ya, except from ya, ataupun except for ya. Allazina untuk plural ya. Allazina orang-orang yang, bukan seorang. Kalau seorang allazi. Kalau dia apa masculine, kalau dia feminin allati
Ya, jadi allazina ramai, is a group of people. Ya, amanu yang telah beriman, past tense. Ya, orang-orang yang telah beriman. Ya, bukan orang yang akan beriman, orang yang telah beriman. Ya, ataupun kita panggil al-mu'minun. Kalau kita nak guna dua perkataan, allazina amanu. Kalau nak guna satu perkataan al-mu'minun, satu perkataan. Ya, jadi kalau kita buat summary, kita guna al-mu'minun. Jadi jimatlah perkataan kita. Ya, okey, boleh. Illa melainkan allazina amanu. Jadi maksudnya semua mankind, ya, semua manusia itu berada dalam kerugian melainkan orang-orang yang beriman. Orang beriman tak rugi. Ya, orang kafir, orang fasik, ya, orang Yahudi, ya, orang apa lagi, orang syirik, semua tu rugi melainkan orang beriman saja. Tapi bila dia beriman, dia mesti buktikan keimanan dia, ada manifestasi dia, apa dia? Wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan soleh. Soleh itu satu. Solihat, solihat adalah jamak. Jamak untuk muannas, ya, ataupun kita panggil feminin punya plural. Solihat, banyak. Ya, jadi selain daripada dia kata dia beriman, apa bukti dia? Dia buat amal soleh. Ya, amal soleh. Kalau sembahyang pun kadang buat kadang tak, macam mana nak kata orang beriman? Ya, kalau kita kata dia punya apa, baca Quran pun tidak, kita kata tak memadai. Walaupun kita tak boleh katalah orang tak baca Quran tu orang fasik, kita taklah kata macam tu. Tetapi ciri-ciri orang beriman tu adalah orang yang dekat dengan Quran. Membaca, melihat makna untuk diamalkan. Pasal pegangan, ya, untuk orang beriman adalah Al-Quran tu. Jadi bila nak pegang Quran, ya, maksudnya memegang Quran tu bukan pegang aja, bukan macam tu, ya. Pegang Quran maknanya berpegang dengan ajaran dia. Maka kita baca, tengok makna, ya, fahamkan dan untuk amal. Macam Quran time lah, ya. Baca, faham dan amal. Mesti tujuan dia untuk amal. Kerana bila kita beramal, baru kita bukti kita orang beriman. Sebab tu wa amilus solihat. Macam mana nak amal kalau tak faham Quran tu? Ya, kita baca dah banyak kali. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, baca ayat 173 kan? Ali Imran. Allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Banyak kali baca. Tapi kita tak amal, ya, pasal kita tak tahu. Ya, ayat 173 tu kan? Ya, sebenarnya itu cerita perang Badar. Ketika Nabi dan para sahabat, ya, melihat musuh jumlahnya 1000 orang lebih. Nabi dan para sahabat 305 orang saja. Maka, ya, Nabi pun ajar para sahabat untuk baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kita tahu tapi kita tak amal. Ya, orang yang salah faham, apa dia kata? Ya, dia kata kami bukan perang ustaz. Jadi dia salah faham. Maksudnya dalam konteks Nabi Muhammad perang, ya, berperang lawan dengan musuh. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik pembantu. Ya. Ayat yang sama telah dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim. Ketika dia dicampakkan dalam api, maknanya dia berhadapan dengan musuh juga. Ya, musuhnya adalah Namrud. Ya, apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia, kita bila berada dalam kesusahan, dalam ujian dan sebagainya, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, tapi kita tak amal. Jadi macam mana kita nak kata kita beriman? Kerana kita tak amal pun dengan amalan yang Nabi suruh, dengan amalan yang Allah suruh. Ya, cuba kita muhasabah diri balik. Kita baca Quran banyak, ya. Khatam Quran, buat tadarus, buat apa semua bagus. Tetapi amalannya kat mana? Ya, ramai orang ingat baca Quran tu saja adalah amalan. Itu memang betul. Baca Quran dapat pahala kan? Baca Quran tenang hati, betul. Tetapi tidak memahami bahawasanya Quran itu mesti diamal dalam kehidupan seharian. Contoh yang paling mudah, baca zikir tadi. Ya, kita lupa. Bila berada dalam kesusahan, tak tahu apa nak baca. Tak tahulah ustaz apa nak baca. Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasal apa tak nak amal? Ya, sedangkan Quran kata, orang yang beriman dan beramal soleh, inilah orang yang tidak rugi. Memang tak rugi. Tapi kalau kita baca Quran saja, walaupun dapat pahala, tapi tak amal, kita termasuk orang yang rugi. Pasal ciri-ciri dia ialah allazina amanu wa amilus solihat. Itulah tujuan tadabbur Quran. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tadabbur Quran tapi tak amal, cuba tanya balik diri kita, ya. Apa tujuan tadabbur tu? Sekadar nak saja-saja get together dengan kawan-kawan, ya, makan-makan, minum-minum tu saja ke? Tak. Bukan tu, rugi kita, salah kita. Ya, jadi yang penting, ya,
kita amal dengan amal soleh. Faham dah ya, Quran tu kita amal. Okey ya, nombor 3 apa? Yang pertama orang beriman, yang kedua beramal dengan amalan soleh. Bukan satu, solihat jamak plural. Wa tawasau bil haqi, yang ketiga. Yang berpesan-pesan ya, tawasau, yang berpesan-pesan bil haqi. Yang saling berpesan-pesan. Tawasau ni ada makna saling. Maknanya ya, kita each other. Ni kat sini ya. Advise each other. Tengok terjemahan dia. Ya, advise each other. Ada dua. Satu, advise each other ya about the truth bil haqi. Kita bagi tahu pada orang. Macam ustaz lah ya. Ustaz tahu, ustaz bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan ya, antara doa yang Nabi ajar ketika kita menghadapi kesusahan, kesedihan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita bagi tahu kat orang, kita pesan-pesan kat orang. Itu dakwah kita ya. Yang kedua, ya, yang keempat dalam ayat ni, watawasau, dan saling berpesan-pesan ya. Apa ni, advise each other bisabri, untuk bersabar. Ya, bersabar tu maknanya atas apa-apa yang kita hadapi lah. Ya, kematian, mungkin kehilangan orang yang kita sayang ya, ataupun apa saja ya, kehilangan barang yang kita sayang, ataupun kita apa lagi ya, kita diuji dengan difitnah contoh ya, disingkirkan ya, contoh dalam grup WhatsApp ya, orang apa kita panggil ya, orang apa ni, apa kita panggil, drop kita daripada grup tu ya. Jadi kita dikeluarkan daripada grup tu ya. Sebenarnya kita tak buat jahat, orang fitnah. Jadi terasa tak? Terasa ya. Sedih tak? Sedih ya. Selain pada hasbunallah wa ni'mal wakil, ada lagi ya, ayat yang terakhir surah At-Taubah tu, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ni dua-dua ni jangan tinggal tuan-tuan. Hasbunallah pun jangan tinggal, hasbiyallah ya pun jangan tinggal juga. Ya, sebab apa? Hasbunallah ya, untuk kuatkan hati kita ya, supaya kita berhadapan dengan orang yang fitnah kita. Hasbiyallah tadi ayat terakhir surah At-Taubah untuk apa ni, tolong diri kita supaya jangan sedih. Sebab dalam hidup ni ada banyak kesedihan yang kita lalui. Baca hasbiyallah 7 kali lepas maghrib dan 7 kali lepas subuh. Mudah-mudahan hilang dia punya kesedihan. Itulah orang yang beramal dengan amal soleh tu. Pasal Quran ni semua orang baca. Ya, orang Melayu ni semuanya khatam Quran. Ya, paling kurang pun masa dia kecil dulu. Ya, masa dia sekolah rendah, sekolah menengah kan. Tapi pasal apa kita tak amal? Sayang. Okey, selesai ya. Jadi allazina amanu, kita dah tahu dah, allazina itu merujuk kepada noun plural ya, orang-orang yang lelaki perempuan termasuk, amanu telah beriman, wa amilu, dan mereka juga telah beramal dengan solihat, amal-amal soleh, wa tawasau ya. Ini semua past tense ya. Amanu past tense, amilu past tense, tawasau past tense, wa tawasau pun past tense juga. Ada 4 past tense kat sini. Ya, kat mana kita tahu past tense tu ada waw kat belakang. Dan untuk past tense tu untuk jamak, untuk plural. Sebab dia ada waw kat situ ya. Waw dia ni. Ya, amanu contoh ada waw. Wa amilu ada waw. Wa tawasau ada waw. Ya, wa tawasau ada waw. Semua waw ni dipanggil waw plural. Ya, waw plural ya. Dalam bahasa Arab dipanggil waw al-jamaah. Waw al-jamaah ya. Kak Zainab, waw al-jamaah. Jamaah jim min alif, jama ain tak marbutah. Al jamaah ya. Jadi waw al jamaah untuk ramai. Okey. Waw al jamaah. Boleh ya? Ada soalan silakan. Ada apa? Ustaz ni Ya. revision untuk saya Al-lazina ni plural family, plural maskulin kan? Ke ada Dia yaknun? umum. Al-lazina ni secara umumnya dia umum aja. Jadi Common je. bukan plural maskulin lah. Patutnya plural maskulin. Sebab saya Patutnya tengok ni plural ada maskulin. yaknun. Yaknun kalau waknun last week, nanti last lesson Ustaz dah katalah jangan apa, senang nak tahulah plural maskulin kan. So saya tak tahulah yang al-lazina ni. So ni Betul, ya, umum ya. memang dia maskulin. Tapi dalam Quran maknanya umum lah. Umum. Okey. Mana termasuklah perempuan juga, takkan lelaki je kena beriman. Ya. Okey, terima kasih. Apa Pak? Puan Sri punya background, apa Tan Sri punya background tu apa tu? Dia macam orang bercakap. Tak ada bercakap, tak ada siapa. TV tak buka. Orang lain lah ni, ya. Siapa punya tu? Ni Pada saya ke ni? Iwip punya ni.
From me ke? From my computer. Okey, soalan lain. Sherin. Ustaz, Ya. Ustaz, as-solihat tu Hmm. is feminine plural. Ya. Apa beza dia dengan sawalihun? Apa beza dengan? Sawalihun. Apa beza dengan solihun? Solihun orang-orang soleh. Sawa, Ustaz. Sad waw alif lam ha. Sod. Sad waw alif lam ha. Sawalihun. Sawalih. Kat mana tu ayat berapa? Cuba tunjuklah. This next layer very briefly, the layer Pada ayat je tunjuk. Ya, nanti kalau Saya akak jumpa boleh Tengok share. kamu, Ustaz. Oh, tengok kamu jangan apply dululah. Kalau tak jumpa biar dulu, ya. Okey. Okey, biarkan dulu. Okey, ada lain silakan. Ada soalan? Ustaz, Ya. solihat tu Ustaz plural feminin. Kenapa plural feminin? Sebab Ada kenapa alif ta kat belakang. Kat sini tak nampak alif tu. maksudnya kenapa dia feminin bukan maskulin? Kenapa tak guna lepas tu maskulin? Sebab wa'amilun ke ataupun macam mana nak Dia kata? merujuk pada amal, bukan merujuk kepada orang, kepada perbuatan tu. Kepada amalan dia. Jadi amal tu, sebab amal tu feminin ke? Ke macam mana? Sebab amal tu bukan satu. Dia sebenarnya, itu yang, ya, ni tinggi sikit lah, betul Kak Nomah tanya tu, Ustaz faham. Al-lazina, orang-orang yang secara umum, memang asalnya dia maskulin, tapi bila Quran sebut maskulin, dia cover juga feminin. Dah faham kan? Kita kata bila orang-orang beriman, takkanlah lelaki je beriman, perempuan pun sama. Ya, asalnya memang untuk lelaki. Tetapi in terms of meaning, ya, Quranic meaning, dia cover lelaki perempuan. Orang-orang yang telah beriman, ya, okey, mana akidah dia beriman. Wa amilu, dan mereka beramal. Amal apa? Amal dengan amalan-amalan yang soleh. Perkataan amalan-amalan tu tak ada kat sini. Ya, sebab understood. Maksud dia apa? Wa amilu, ya, al-a'mal as-solihat. Al-a'mal tu plural untuk amal. Sebab Ustaz sebut tadi, solihat ni bukan satu, dia banyak. Solat, puasa, zakat, haji, sedekah, macam-macam. Jadi dia bukan one single amal. Ya, dia is a group of ataupun various amal. Oleh kerana amal tu plural, maka dia punya sifat dia as-solihat pun plural jugalah. Kan Omah? Maksud Okey, Kak Nomah, tak kenapa okey? dia feminin? Kenapa dia feminin plural? Dia tak guna. Pasal dia merujuk kepada al-a'mal. Cuba akak tulis, ya. Kalau singular amal, ain min lam. Kalau plural a'mal. Cuba tulis dulu Kak Nomah. Amalun singular. Kak Nomah, ada kamus tak? Ada kamus apa dictionary of plural? Broken plural ada? Tak ada. Ada Ustaz. Cuba tengok amalun. 154. Kak Ramah. Ya, saya ambil. Muka surat Ramah. 154. Masing-masing 154. buka. Ya. Yang dah ada buku. Yang tak ada buku tolong beli. Buku tak mahal. 154. Ya. Bukan Ustaz, bukan. Sorry. 154 tu is jadi. Sorry, Okay. salah. Oh, bukan. Oh, tak apa. Ya. So, apa ni? Akak tengah cari untuk ni ke? Untuk plural ke? Tapi kalau ada boleh je. Tak ada masalah. Ya. Ain mim lam. Dia kan ain mim lam, Okey, Ustaz. boleh. Ya. Yang ada kamu jadid pun sama. Okey. Yang ada kamu jadid, muka surat 154 boleh pakai. Ya. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 daripada atas. Muka surat 154. Masing-masing ada kan kamus jadid. Jangan kata tak ada tuan-tuan ya. Kita dah bertahun dah masuk kelas. Kamus tak beli. Tak patut tuan-tuan. Tuan-tuan zalim kalau tak beli kamus. Harga RM10. Ya, benda lain boleh beli. Ya, takkan benda kamus tak boleh beli.
Amalun. Amalun, ya. Apa Tan Sri jumpa tak? Musa 154. Jumpa. Okey. Cuba baca amalun, ya, dalam kurungan jamak. Jamak dia apa? Kak Nomah dah jumpa? Jumpa Ustaz. Okey. Akmalun. Akmalun tu apa ni feminin. Ha? Itu bukan jamak Akmalun tu feminin. Oh. Sebab dia broken plural. Tuan-tuan tak dapat. Amalun tu kan singular. Akmalun tu plural kan? Dapat? Ya. Okey. Akmalun tu, ya. Dia bukan masculine plural, bukan. Tak ada waw nun ya nun. Dia bukan feminine plural. Kalau dia bukan feminin, dia bukan masculine, apa dia? Satu je lagi. Dia broken plural. Dan broken plural di sini yang bukan berakal, dia bukan manusia. Jadi bila bukan manusia, maka feminin, maka plural tu jadi apa? Broken plural tu jadi feminin. Dia jadi feminin. Jadi bila amal tu lebih daripada satu, dia akmal. Sebab itulah sifat dia as-solihat, Kak Nomah. Ni tinggi benar lah Ustaz. Tak tinggi. Tak ada tinggi pun. Ni 2 tingkat je. Tak sampai 5 tingkat je. Oh. Okey, Ustaz. Sebab dia bukan apa ni lah. Apa tadi? Ustaz kata dia bukan. Dia bukan. Dia broken plural. Sebab broken plural, okey, Ustaz sebut ya. Okey, kita pergi salah satu. Apa ni, Tan Sri mute dulu sebab Tan Sri punya background bunyi kuat. Okey, thank you. Plural ni in Arabic 3 je. Ada masculine untuk lelaki, ada feminin untuk perempuan, dan ada broken. Broken tu boleh lelaki, boleh perempuan, ya. Jadi untuk masculine plural memang semua masculine lah. Untuk feminine plural semua feminin. Untuk broken plural pecah 2. Ada broken plural masculine, ada broken plural feminin. Kebanyakannya feminin lah. Ya, yang masculine apa? Yang masculine tu kalau broken plural tu orang. Macam kita kata orang lelaki, tu dia punya broken pluralnya lelaki lah. Ya, ataupun kita kata apa lagi kita panggil, ya. Ustaz jamaknya asatizah. Asatizah, ya, itu apa ni masculine. Rajulun jamaknya rijal, tu masculine. Tapi kalau amal, dia bukan orang, dia kan benda. Amal, ya. Amal tu apa? Solat, puasa, zakat, haji. Kalau satu amalun, kalau jamak akmalun. Sekarang ni orang yang beriman, dia buat satu amal ke banyak amal, Kak Nomah? Orang beriman banyak amal Ustaz. Bila banyak amal, dia bukan plural. amalun, dia akmalun. Akmalun. Okay. Jadi oleh kerana akmalun tu banyak, dia broken plural, dia feminin, maka sifat dia, kat mana sifat dia? As-solihat tadi tu. Ya. Oh, faham Ustaz. Jadi sebab dia bukan dia benda lah, dia bukan pasal dia orang menceritakan, dia menyifatkan benda. Benda tu akmal, jamak. Ya, dia bukannya apa? Dia bukan satu. Tapi pasal apa tak tulis kat situ? Quran tak tulis sebab dah faham. Orang yang beramal dengan amalan-amalan soleh. Perkataan amalan soleh itu tak letak kat situ. Ya, tapi terjemahan ada. Cuba tengok ya, tak percaya. Kita tengok English ya. Perempuan semua pandai cakap putih kan? Ya, cuba tengok. By time indeed, okay, mankind except for those who have believed and done righteous deeds. Cuba tengok ya. Righteous ni mana? Righteous ni as-solihat. Kat list, righteous ni as-solihat. Deeds tu kat mana? Deeds. Apa makna deeds? Apa makna deed? Shirin, apa makna deed? Amal. Kat mana amal? Tak tulis. Mana ada? In translation ada. Kalau tak percaya, tengok terjemah Melayu. Okey, mari kita tengok terjemah Melayu. Ya. Sebab tu Ustaz kata tuan-tuan, jangan cepat nak khatam Quran. Ya, tengok makna. Bila tengok makna tu, ya lagi. Sebab khatam Quran kita dah biasa. Pahala khatam dah banyak kali dapat. Tapi pahala memahami, tu belum tu. Ya, okey. Jadi cuba kita tengok, ya. Surah 103. Surah 103, ya. Wal Asri. Kita tengok terjemahan dia. Ya, sini dia terjemahkan kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Tak apa clear lah.
Ya, patutnya yang mengerjakan amalan-amalan baik. Ya, yang terjemah Inggeris lagi bagus. Believe, ya, who have believe, and done. Pasal apa done? Sebab amilu tu past tense. Ya, dah buat dah. Righteous, as-solihat. Deeds tak letak, understood. Ya, deeds tu in bracket. Macam itulah cerita dia. Jadi Ustaz dah cerahkan, ya, Kak Nomah dia dah faham, tapi Ustaz takut orang lain. Orang lain tak berapa faham, ya. Okey, orang lain sila tanya. Ya. Quran saya dia tulis kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Okeylah tu. Ada perkataan amal soleh tu okeylah. Tapi amal soleh tu nampak macam satu. Sebenarnya dia bukan amal soleh. Amal-amal soleh. Amal-amal dia banyak tu. Sebab tu amal, ya. Tapi masalahnya amal tu tak ditulis. Itu yang tuan-tuan kata tinggi tadi. Sebenarnya dia tak tinggi sangat. 2 tingkat je. Ya. Dia bukan apa? Dia bukanlah tinggi sangat sampai 5 tingkat, 6 tingkat nak kena pakai lift, tak payah. Ya. Boleh naik tangga je. Okey, siapa yang tak faham Ustaz terangkan balik. Jadi tuan-tuan kena pergi kat sini. Illal ladzina amanu, okey, wa amilu, letak atas ni, ya, letak dekat amilu ni. Letak dekat atas solihat ni, in between amilu dengan solihat, letak dalam kurungan al-a'malu. Ya, al-a'mal. Letak alif lam. Pasal apa letak alif lam? Sebab sifat dia ada alif lam. Ya, mesti noun dia ada alif lam. Ya. Cuba tengok muka surat 154 ada a'malun. Itu tak ada alif lam, tambah alif lam ke depan. Al-a'mal as-solihat. Okey ke tuan-tuan? Haji apa Asy'ari okey ke? InsyaAllah Ustaz. Jadi broken plural ni tak semestinya Broken plural boleh tak semestinya? feminin, tapi lazimnya feminin, tapi tak Betul. Lazimnya. Lazim itu maknanya most of the time dia feminin. Betul. Okey, orang lain ada apa? Kak Liz okey? Unless they refer to orang lah. Okey, Dia refer pada Ustaz. orang lah. Dia merujuk pada orang yang berakal lah kan, ya. Orang yang berakal, ya. Kalau orang tu mati, al-amwat sama juga, ya. Dia juga lelaki perempuan juga, ya, ada. Tapi kalau yang meninggal tu lelaki, maka plural tu lelaki lah, broken plural tu. Kalau dia merujuk pada a group of men kan, ya, lelaki lah. Tapi kalau dia merujuk a group of women, ya, perempuan, dia akan jadi perempuan lah. Pasal walaupun manusia, tapi manusia kan ada 2 jantina, lelaki perempuan. Kalau broken plural tu referring to masculine, ya, referring to men, maka masculine lah dia. Kalau broken plural tu referring to women, maka feminine lah dia. Macam tu je. Okey, ya. Macam tu cerita dia. Jadi kalau kita jumpa lagi nanti kita akan bagi tahu, ya. Kalau dia non-human biasanya semua adalah feminin. Macam kita kata masjidun kan, kita dah tanya dulu. Masjidun tu masculine ke feminin? Masjidun. Kak Masita, masjidun. Lelaki ke perempuan? Masjid. Masculine. Tapi dia punya plural masajid. Satu masjid. Banyak masajid. Kalau singular, masjid, memang dia masculine. Tapi kalau dia punya kalau dia punya plural, masajid, dia broken plural. Broken plural tu, ya, lelaki ke perempuan? Jantina ni. Masajid. perempuan. Pasal? Sebab dia broken plural. Ya, pasal dia broken plural, betul. Tapi sebab dia bukan human. Pasal dia non-human. Tak ada jantina. Ya, Ustaz nak dengar perkataan non-human tu. Non-human broken plural, Ustaz. Non-human broken plural. Bila dia non-human broken plural, kebiasaannya dia adalah feminin. Termasuklah a'mal tadi. A'mal, masajid. Ya, kalau rumah kita kata baitun, jamaknya buyutun. Buyut macam mana? Buyut sama juga feminin. Pasal dia bukan human, dia benda. Ya, pokok-pokok sebagai contoh, ya, pokok tanah, ya, bumi, ya, apa lagi kita kata, ya, benda-benda ni secara umum, ya, dia punya broken plural adalah feminin kebanyakannya, melainkan dia human.
Unless kalau dia human, dan human tu pun kita tengoklah human tu lelaki ke perempuan. Kalau human tu lelaki, maka dia masculine lah. Ya, Kak Abidah. So, Ustaz, yang amalun tadi, amalun yang singular, dia singular masculine lah sebab dia ada waw. Singular masculine, betul. Terima kasih. Singular dia masculine. Macam masjid tadi Ustaz tanya berdekat Masjidah. Masjidun. Masjidun tu singular. Bila dia singular, dia masculine. Haza masjidun. Haza. Pasal apa haza? Sebab dia lelaki. Ya, dia kategori lelaki, jantina dia. Tapi kalau banyak masjid, masajid. Bila masajid saja, dia jadi broken plural. Bila dia broken plural dan dia bukan human, maka automatik dia jadi feminine. Kita tak boleh kata haza, kena kata hazihi, masajid. Kalau tuan-tuan faham yang tu, yang lain boleh buat. Tapi kalau tuan-tuan tak faham yang basic, yang lain memang kacau lah nanti. Ya, banyak orang dia banyak kelas dia pergi, sana sini dia pergi. Tapi dia punya basic konsep tu dia tak dapat. Dia rasa dia faham, tapi dia tak faham. Jadi nanti bila bagi soalan, habis, hancur lah. Pasal dia tak faham konsep tu. Jadi ustaz punya tujuan untuk bagi tuan-tuan faham. Kita sikit-sikit tak apa. Ya, ramai orang nak cepat. Ya, belajar 6 bulan nak dapat faham Quran apa semua. Mana boleh. Tak boleh macam tu. Orang bertahun-tahun belajar. Ya, sikit-sikit. Tapi getting better and better. Mesti getting better and better. Mesti punya. Ya, sebab Allah dah janji dah. Ya, Quran ni apa Allah kata? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Daripada awal surah kita ni, buku kita ni, buku unlocking ni, ya, kalau tuan-tuan tengok balik, ya Ustaz malas nak tengok dah. Ya, tapi tuan-tuan kalau tengok ya, mukadimah dia. Lepas bismillahirrahmanirrahim apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Awal-awal. Surah yang kita baca ni awal-awal dia. Cerita pasal apa? Cerita pasal Allah mudahkan Al-Quran. Ya. Allah mudahkan Al-Quran. Bila Allah mudahkan Quran, maknanya apa? Maknanya bila kita belajar, insya-Allah kita dapat. Cuma lain orang lain lah. Ada orang ya mungkin 6 bulan dapat. Ada orang mungkin setahun, ya, ada orang mungkin lebih, ya, tapi akhirnya dia akan dapat. Sebab kat sini perlu sabar. Sebab tu kita pesan wa tawasau bis sabri. Sebab kalau tak sabar tak dapat. Kalau perempuan datang mula-mula kelas 2 kali 3 kali lepas tu give up, memang tak dapat lah. Memang tak dapat. Belajar apa pun tak dapat, ya. Bukan belajar bahasa Arab je, belajar apa-apa pun. Dia nak kena sabar lah, ya. Okey, dan perempuan sebenarnya sudah sampai ke tahap sabar dah. Kalau boleh bertahan sampai kelas yang dekat nak 100 ni, ya, maknanya memang dah boleh sabar dah tu. Cuma sikit lagi insya-Allah, mudah-mudahan, ya. Okey, ya, ada soalan tentang solihat tadi. Ya. Yang masajidun tu sama juga dengan dia tak berakal kan Ustaz? Ya, memang masjid mana ada berakal. Yalah, Masjid kan benda. Dulu Ustaz cakap sebab tu dia feminin. Dia tak berakal, kan? Betul. Dia non-human. Senang cerita non-human. Non-human. Dia bukan manusia. Okay, thank you. Ya. Jadi kalau dah bukan manusia, macam mana nak berakal? Oh, kita kata dia bukan manusia, dia anjing. Anjing, binatang-binatang, dia berakal. Mana ada berakal? Ya, dia tak ada berakal. Binatang tak berakal. Kalau binatang berakal, dia akan jadi mukallaf. Ada dosa pahala. Ya, tapi tak ada dosa pahala sebab dia tidak berakal. Ya, sebab dia bukan human. Senang ceritanya dia non-human. Bila dia non-human, masjid ke, pokok ke, batu ke, pasir ke, hujan ke, apa saja dalam alam ni yang bukan manusia, ya, maka dia dianggap sebagai feminin. Senang cerita macam tu. Non-human, all are feminine, ya, kalau dia broken plural. Tapi jangan tertukar pula dengan apa ni, dengan masculine plural. Ya, dia masculine tu memanglah dia masculine. Ya, kalau dia feminin memang feminin, tapi yang kita cerita ni broken plural. Broken plural dia terbahagi 2. Ada broken plural masculine, ada broken plural feminin. Yang broken plural masculine tu yang human saja. Ya, yang human saja. Itu pun kena tengok. Ya, dan dia jumlahnya tak banyak. Tapi kalau yang non-human, oh berlambak-lambak lah. Ya, dalam alam ni kan. Ya, jadi memang banyak lah. Bulan, bintang, matahari. Ya, macam-macam. Ya, cuma ada benda yang tak ada 2 lah macam matahari. Mana ada 2? Mana ada matahari tu jamak? Tak ada. Matahari memang satu, Syamsun. Jangan tanya jamak matahari, memang tak ada lah. Ya, tapi kalau apa kita panggil, ya, kalau bulan, bulan ada. Ya, sebab bulan ada lebih daripada 1. Ya, kalau bumi ada lebih daripada 1.
ya, bumi tempat berpijak kan, ya. Sebab tu dia panggil ardun. Ardun satu, kalau banyak aradi ada. Sebab apa? Sebab ada bumi Mekah, bumi Madinah, ya, bumi Aqsa, bumi Palestin, ada macam-macam bumi. Jadi banyak. Bukan bumi as a planet, tapi bumi dalam bentuk kawasan tanah. Ya, jadi kita kena faham macam itulah bentuk-bentuk pembahagian tu. Kita kena faham dia punya categorization tu. Kalau tuan-tuan boleh categorizekan, okey dapat. Kalau tak boleh nak categorizekan, yang itu memang susah lah. Ya, kita kena kategorikan. Ya, contoh dia apa tadi? Plural ada 3. Ada yang plural untuk lelaki, plural untuk perempuan, dan plural untuk apa, broken tadi. Ya, kita panggil jamak taksir, broken. Yang broken tu kalau human, insya-Allah dia boleh lelaki. Tapi kalau dia non-human, secara umumnya, in general. Tadi Haji Asyari guna perkataan apa tadi? Dia guna perkataan apa tadi Haji Asyari? Secara Lazimnya. Lazim. perkataan lazim. Lazim tu biasanya, secara umumnya, ya, adalah feminin. Macam itulah cerita dia. Okey ya? Orang lain ada apa soalan? Ustaz, ada banyak lagi ke contoh yang apa tu, yang hidden mausuf tu? Hidden maksud banyak contoh. Dalam Quran banyak. Oh. Kebanyakannya kalau wa amilu solihat. Ya, jarang ada wa amilu amalan solihan. Ada tapi jarang ya. Kalau Ustaz cek kejap ya, surah Al-Furqan tu ada rasanya. Yang ada amal ya, kejap ya. Surah Al-Furqan surah 25. Ya, Kak Lis mungkin boleh tolong Ustaz ya. Surah 25 surah Al-Furqan cerita tentang amal soleh, kejap ya. Ustaz cari. Ya, insya-Allah ada di hujung ya. Cerita orang yang apa kita panggil ya, yang Allah ampunkan dosa dia ya. Okey, nanti kita tengok surah Al-Furqan. Okey ya. Muka surat 366. 366 cuba buka. 366 ya. Ayat 70. Okey, jumpa. Tuan-tuan jumpa. Kak Masita, okey. Jumpa. Okey, ayat 70 ya. Cuma yang di sini dia singular. Okey, kita baca ya. Illa man taba, illa melainkan Ustaz terjemahkan, man sesiapa yang taba bertaubat. Ni seorang ya. Wa amana dan dia beriman. Tadi amanu ramai. Ini sekarang ni cerita singular. Illa melainkan man sesiapa taba yang telah bertaubat, wa amana telah beriman, wa amila dan dia telah beramal amalan solihan. Okey, kat sini kat Nomah dia ada dia punya mausuf dia tadi. Dia ada dia punya noun dia. Sifat dia solihan. Cuba tengok. Sebab dia satu amalan solihan. Tapi kalau amalan solihat. Kak Nomah dapat faham tak kat sini? Kak Nomah? Jangan Ustaz, terlambat sikit. Faham Ustaz? Saya yang tanya tadi. Okey, apa siapa tu? Siapa yang tanya tadi? Norsia. Okey, Kak Nosia. Ya, silakan. Okey, dah faham. InsyaAllah. Maknanya amalan tu jarang disebut amalan. Biasanya wa amila solihan. Sudah. Wa amila solihan. Jarang ada amalan. Tapi sekarang kita buktikan bahawasanya memang ada mausuf ataupun ada noun yang hidden, yang dia sembunyikan. Sebab apa disembunyikan? Sebab understood. Okey, Kak Nosia, boleh ya? Ya, faham. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Orang lain ada masalah tak? Kalau ada masalah Ustaz terbantu. Diam ya. Diam tu maknanya faham ya. Okey. Jangan menyesal ya, sebab bila kita gagal memahami satu ayat, tuan-tuan akan gagal memahami ayat yang lain. Ya. Ustaz, ayat seterusnya tu wa amila solihan. Okey ya. Maknanya disebut ya. Disebut kadang-kadang ya, ayat 71 disebut wa amila solihan saja. Tapi ayat 70 wa amila amalan solihan. Ada dia punya noun dia, amalan, mausuf, dan ada solihan, dia punya sifat dia. Yang sifat ya soleh. Kalau dalam ayat surah Wal Asri ni, ayat apa ni, surah 103 ya, ayat yang terakhir, wa amilu. Sebab apa amilu? Sebab ramai. Pasal dia cerita tentang allazina amanu, ramai.
Bila cerita ramai, maka tak bolehlah kata allazina. Ramai tak bolehlah kata allazi kan. Dia allazina lah. Ya. Jadi amilu, telah beramal ramai as-solihat. Pasal dah tentulah amal yang dibuat tu bukan satu, ya. Okey, itu apa kita panggil bukti ya, yang mengatakan bahawasanya memang kadang-kadang ada yang disembunyikan, ya. Bukan kerana sengaja nak disembunyikan, tetapi kerana dah faham. Memang bentuk Quran macam tu, ya. Bila dah faham tak perlu diulang balik. Okey, ya, watawasau, dan mereka saling. Nanti tuan-tuan dan puan-puan akan tanya, dekat mana huruf yang mengatakan saling? Cubalah teka. Kak Liz, kat mana yang saling tu? Tawasau tu, yang saling tu duduk pada huruf apa? Kak Liz? Lagi dicari wa amila salihan wa tawasau bil haqqi wa tawasau saling. Perkataan saling tu, dia terletak pada huruf yang mana? Ta, waw, alif, sod, waw. Kat mana? Ini apa? Penambahan kan ini daripada alif, sabdu ini yang solihan tu saling. Bukan solihat. Tawasau. Tawasau. Alif, sod, waw. Tak dengan alif saling. Itu majid. Dia saling tu hanya pada satu huruf saja. Huruf alif kat tengah-tengah tu. Alif saja. Bukan karena penambahan ta dengan alif, Ustaz. Karena saling, kalau alif saja ma. Ta tak mesti saling. Alif pun dah cukup dah. Alif saja sudah mencukupi. Ya. Tapi bila ada ta, sebab memang perkataannya bukan wasau. Perkataannya tawasau. Ya. Tawasau. Jadi kalau ada alif saja sudah memadai sebenarnya. Alif ya. Ada ta lagi kuat lah. Lagi kuat. Lagi kuat lah. Ya. Dengan alif ya. Macam kita kata, cuba puan-puan sekarang, tuan-tuan dan puan-puan cuba tulis ta, dal, alif, rosin. Ta, dal, alif, rosin. Ta, dal, alif, rosin. Tadarosa. Ya. Jadi ada alif kat tengah, ya. Itulah perkataan tadarus. Yang kita selalu buat tadarus tu maknanya apa? Maknanya saling membaca dan membetulkan satu sama lain. Itu panggil tadarus tu. Pasal ada ta depan, betul, macam Kak Liz cakap. Ya, tapi fokus dia adalah pada alif di tengah. Alif itu. Alif di tengah tu. Jadi kalau macam mana? Root word dia kan darosa. Dal, ro dan sin. Jadi sama majidnya karena ta dan alif kan, Ustaz? Ya, betul. Sama macam tawasau. Root word dia apa? Tawasau ni. Tawasa, root word dia. Root word dia apa? Tawasa, ta, waw, alif, sod. Yalah, kalau 3 huruf. Nanti tengok ya, itu apa homework ya. Macam tadarosa tadi, ya, darosa, ta di depan. Itu mazid tambahan, ziyadah, alif di tengah, ziyadah. Jadi tadarosa. Root word dia 3 je. Root word mesti 3. Wow, short wow, Ustaz. Apa dia? Wow, short wow. Betul ke? Wow, short wow. Wow di belakang tu wawul jamaah. Wow menunjuk pada makna jamak. Itu Ustaz root wordnya wow, short ya. Yang itu wow sodia. Boleh tuan-tuan tengok kamus jadid. Tengok kamus jadid ya. Wow sodia. Tengok kamus jadid. Surat berapa? Saya tak tengok ke itu. Saya ini aja apa? Ya tahu tapi nak buktikan pada jamaah yang lain. Ya, nak tunjuk pada jamaah yang lain supaya wow dapat wow sod. Ya. Ya, wow sod ya. 240 Ustaz. Okey, 240. Terima kasih ya, daripada bawah 1 2 3 4 5 6 7. Ya, 7 ya. 7. Ada tak jumpa di bawah tu? Ya. Bukan bawah Ustaz, dari atas. Daripada atas. Ya, waso. Jadi dia punya sod tu 2, waso. Daripada atas ya, 1 2 3 4. Waso yuwasi
Tausiah, ya. Maknanya Tausiah. berpesan-pesan ataupun beri nasihat. Jadi waw sod, ya. Baiki tadi apa Kak Liz? Dia bukan waw sod ya saja, dia waw sod ya. Dia dua sod. Dua sod, ya. Okey, boleh? Dua sod. Okey, ya. Terima kasih kepada semua, ya, pada Kak Liz dan juga pada Kak Zainab, ya, yang telah memberi contoh yang baiklah, ya. Dapat terus, ya, muka surat 240. Jadi root word dia, ya, tuan-tuan dan perempuan, waw sod ya. Ya, itu root word dia. Waso yuwasi, tengok muka surat 240, kamu jadi tausiah, ya. Jadi sebab itu kita selalu kata minta Dr. Anzaruddin untuk memberikan tausiah. Tausiah makna apa tausiah? Tausiah maknanya nasihat peringatan. Ya, contoh kita buat makan-makan kan, macam hari tu kita buat di rumah Kak Rohiza contoh, ya. Kita buat pertemuan, ya, grup Moses sebagai contoh. Jadi bila dah semua dah datang, ya, Puan Rohiza pun kata Ustaz Anzaruddin minta tolong bagi tausiah dalam mungkin 10 minit, 15 minit, ya. Kita bagi sedikit nasihat. Itu dipanggil tausiah. Wasa yuwasi, ya. Tapi kalau kita saling berpesan-pesan, baliklah pada perkataan tadi, tawasau tu. Tawasau, ya. Jadi tawasau tu daripada waw sod ya. Ya, kemudian ditambah macam Kak Liz cakap tadi, ditambah ta dengan alif. Ta di awal, alif di tengah. Tawasau maknanya saling berpesan-pesan. Saling memberi nasihat, ya. Kalau terjemahan dalam English kita tengok and advise each other. Advise each other, ya. Saling memberi nasihat kepada masing-masing lah, ya. Saya beri kepada kamu, kamu beri pada saya, macam tu. Macam tadarus tadi, tadarosa kan? Tadarosa macam itulah. Kalau darosa belajar, tadarosa saling belajar dan mempelajari, ya. Kak Liz baca, Kak Zainab tegur tajwidnya. Kak Zainab baca, Kak Liz tegur tajwidnya, makhrajnya sebagai contoh, bagi makna dan sebagainya. Itulah dia panggil tadarus, saling pesan memesan. Kalau tawasau pun sama juga, ya. Saling pesan memesan. Kalau tadarus saling belajar mempelajari satu sama lain, ya. Okey, ada apa nak tanya, silakan, ya. Kita dah bagi contoh yang bagus dah hari ni, ya. Waso yuwasi, waso yuwasi, waso fi'lun madin past tense, yuwasi dia punya present tense. Tausiah, apa tausiah tu di tengah-tengah kali, apa tausiah tu? Apa dia? Apa kita panggil dalam bahasa Arab? Kalau bahasa Melayu kita panggil kata nama terbitan. Bahasa Arabnya? Tausiah. In bracket tu apa? In bracket tu. Ini masdar Ustaz, ya? Ya, masdar. Nama dia masdar, ya. Kalau dalam English kita panggil verbal noun. Verbal noun, ya, verbal noun. Okey, ya, itu cerita dia. Ada apa soalan? Silakan. Haji Asyari okey ke? Masih boleh mengikuti? Masih faham? Alhamdulillah, Ustaz. Okey, alhamdulillah, ya. Ya, sama. Orang lain silakan. Ustaz. Ya, Kak Mariatun. Sorry Ustaz, mana ni agak blur sikit lah. Yang mana blur tu? Yang mana boleh dibantu bagi tahu? Wasfa tu ada dua sod kan? Betul. Okey. Lepas tu yang watawasau ni, kenapa sod dia satu je? Sebab kalau dua jadi tak kena pula. Kalau dua tak boleh, nanti dia jadi tawasosau, tak sedap. Tahu teruskan. Ini boleh buang-buang buku Ustaz? Sebab in Arabic ni kalau bunyi tak sedap dia akan drop satu. Dia akan drop satu huruf. Boleh? Maknanya sebab boleh drop huruf lah. Dia boleh. Dia macam kat universiti juga, add and drop. Dia boleh add dan dia boleh drop. Aduh. Betul tuan-tuan, ya. Sebab tu Ustaz kata, ya. Haji Asyari dia lecturer, dia tahulah, ya. Kita ada add and drop week kan. Ada minggu add and drop. Ya, ada. Bahasa Arab dia sama tuan-tuan, ya. Sebab tu Ustaz mengajar kelas kat mana? Ketawa pensyarah-pensyarah ni. Dia kata, oh macam dekat universiti. Ustaz kata memanglah, Arabic ni memang subjek kat universiti, ada add and drop. Kita boleh drop waw asad dan kita boleh add ta dan alif. Cuba kita panjang. Patutnya, ya, letak ta dengan alif, ya. Soalan Kak Maria tu bagus. Tu high level punya soalan tu. Itu tingkat 5 punya tu, bukan tingkat 2 tu. Pasal apa? Pasal apa double shot? Betul. You are right. You are absolutely right. Pasal apa ada dua shot? Waso kan dua shot kan? Double shot.
mana hilang apa ni another sort tu? Kat mana hilang dia? Sebenarnya dia bukan hilang. Dia memang sengaja di drop. Memang di drop kan. Tak, sebab tak boleh. Nanti bunyinya tawa sosau tak sedap. Tawa sosau tak sedap. Tawasau sedap. Ya, jadi maknanya Arabik ni bahasa Quran. Ya, jadi bila bunyinya terganggu, dia tak smooth, maka dia akan di-dropkan. Allah Subhanahu Wa Taala maha agung, maha kaya, maha bijaksana kan. Tu yang dia drop tu, ya. Tu ceritanya Kak Mariatun. Boleh, kita boleh drop and add, tak ada hal. Dia punya makna tak lari pula ya? Tak lari. Tak lari. Sebab root masih waw short alif atau waw short ya tu masih ada. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, ada orang lain nak tanya, silakan. Ya, Kak Bidah. Ustaz. Ya. Okey, katalah macam saya, kalau saya tak tahu sort ya. Bagaimana saya nak tahu nak cari kat mana dalam dictionary? Memang kena selalu tengok lah. Cuba tanya, macam mana Kak Zainab boleh dapat? No, because kalau kita tengok perkataan kat sini, Ustaz, dia tengok mana? Betul lah tengok mana, tapi nak tengok macam mana boleh tiba-tiba. Sebab yang pertama root, okey, tawasau tu, okey, kita tolong. Tawasau, ta, waw, alif, sod, waw kan? Okey, tengok tuan-tuan. Cuba tengok tawasau tu. Ya. Cuba tengok tawasau. Tawasau ni, ya. Tawasau ni, kita tengok tawasau ni, ya. Tawasau, ta, waw, alif, sod, waw, ya. Waw di belakang itu additional sebab dia menunjuk pada plural. Waw tu waw plural. Maknanya dia bukan root word lah. Dia bukan root, ya. Kemudian alif dalam tengah-tengah biasanya dia additional juga. Dia bukan root. Ya, dia bukan root, ya. Ta di awal sama. Ta bukan root. Macam tadi, tadarasa. Darasa tu root dia. Ya, ta bukan, alif pun bukan. Ya, macam Kak Liz cakap tadi, ta dan alif, ya. Jadi kalau ta bukan, alif bukan, waw pun bukan, tinggal apa? Tinggal waw dengan sod je. Jadi macam mana Kak Abidah nak cari? Macam mana tuan-tuan nak cari? Memang kena tengok waw dan sod. Bila kita tengok waw dan sod, ya, tengok macam muka surat 240 kan? Muka surat 240 kamu jadi. Atas sekali was solah, dah tentulah bukan sebab mana lam datang, tak ada lam. Ya. Wasofa, waw sodfa di bawah tak boleh. Ya, wasola tak boleh. Wasoma tak boleh, memang tak boleh. Ya. Jadi apa yang boleh? Yang boleh ialah waso. Maknanya pun kena. Memang kena buat macam tu. Kena dropkan ta, dropkan alif, dropkan waw jamaah di belakang, yang tinggal waw dan sod aja. Apa yang fit, ya? Apa yang fit into the definition? Waw dan sod. Memang waso lah. Ya, tak ada makna. Kadang tengok makna pula. Makna dia apa? Berwasiat, berpesan-pesan. Okey, memang kena lah. Memang tak ada cara, ya. Yeah. Somewhere down there ada memberi wasiat juga Ustaz. Tapi itu noun. We are looking for verb. Now we are talking about verb. We are not talking about noun. Okay. Ya, sebab tawasau tu verb. Jadi nak cari root dia, kita cari root untuk verb, bukan root untuk noun. Ya, okey ya. Waso. Betul, ya, di bawah tu memang wasiyun ataupun ausia, ya, yang memberi wasiat. Jadi orang yang memberi wasiat dipanggil wasi. Jamaknya ausia. Okey ya. Cuba tengok ausia ni. Cuba tengok bawah tu 1 2 3 4 5 6 7. 7 daripada bawah. Okey Ustaz applykan yang tadi broken plural. Wasiyun itu singular. Dia masculine kan? Kemudian ausia tu apa bentuk dia tu? Broken plural. Tan Sri, masih ikut? Tengah cari mana ausia tu. Dengarlah Ustaz sebut tadi 2, 4, 6, 7 daripada bawah. Oh, 7 daripada bawah. Muka surat yang sama 240, kita tak tukar. 240. Wasia Wasiyun. Jamak dia. Apa jamak dia? Ausia. Okey. Jadi ausia tu bentuk apa tu? Bentuk broken plural. Agaknya ausia tu human ke non-human? Non-human.
Apa non-humannya? Human, each other. Ausia. Human lah. Human. Dia memberi nasihat maknanya human Ustaz. Puan Sri, Tan Sri tengoklah terjemahan yang memberi wasiat. Siapa yang beri wasiat ni? Yang memberi wasiat dia lah bermakna orang lah, orang yang memberi. Orang. Yang memberi. Kalau dia seorang wasiun, kalau dia plural ramai ausia. Ausia tu human kan? Dia human, dia memang broken plural. Tapi dia masculine ke feminin? Ini macam umum je. Apa umumnya? Dia kan human. Okay, human. So kalau human masculine lah. Kalau human masculine lah, walaupun dia broken plural. Okay. Pasal apa broken plural ni masculine? Pasal dia human. Dia bukannya binatang, dia bukannya haiwan, dia bukan benda, dia orang. Dapat tak? Okay. Tuan-tuan perempuan yang lain dapat tak? Dapat Ustaz. Okay. Dah faham dah. Tadi Ustaz kata the root word is what? Wow, sort eh? Wow, sort, ya. Mana sort-sortnya? Saya duk cari sort-sortnya. Muka surat 240, nombor 4 daripada atas. 4 daripada atas, okey. Dah kita duk bincang selama ni. Tan Sri pergi mana ni? Pergi minum kopi? Blur. Saya tengah cari. Saya tengok yang tu juga, tapi tengok wasiat. You was soy. Tausiah. Itu je. Mana sort-sortnya? Itu waso tu apa benda? Ada sabdu tu. Ada syadah tu. Waso. Tu sort lah tu. Iyalah, ada syadah mestilah sort tu dua. Tan Sri jangan buat Ustaz ketawa. Ustaz lama tak ketawa ni. Saya baru realize yang sabdu tu it meant for double. Iyalah, of course lah. Memanglah kalau dia ada syadah, ya. Dia ada dua sort lah. Oh, okey. Itu yang Kak Maria Tun tanya tadi. Okey. Itu yang Kak Maria Tun tanya. Maria Tun kata, kalau dia punya root word wow sort double sort, wow double sort alif, ya, waso, dia bukan ya tu sebenarnya, dia alif. Sebab tu bunyinya waso. Bukan bunyinya kalau ya wasoi. Okey, waso. Okey. Waso panjang dua harakat, ya, mad asli tu. Dia punya present tense yuwasi, baru ada ya. Yuwasi. Okey. Kalau root wordnya waso, wow sort alif, pasal apa tawasau dalam ayat yang kita bincang ni? Muka surat berapa ni? Muka surat 44 ni. Pasal apa tak ada double sort? Tawasau tu kan satu sort. Ya. Mana pergi satu sort lagi? Another sort. Another sort tu Ustaz kata dia dah drop. Allah drop kan? Okay. Kalau sort tu diletak situ, bunyinya ialah tawasosau. Tawasosau. Tawasosau tak sedap. Tak sedap bunyi dia, tak sedap. Tawasosau tu, ya, bunyi dia awkward. Ya, Quran mana boleh awkward? Quran ni dia mesti smooth. Ya. Jadi bila dia awkward, maka dia kena dropkan satu sort. Tawasau, bukan tawasosau. Bukan. Kalau yang itu dapat, maknanya sebahagian, ya, masalah dunia ni selesai lah. Yang tak selesai masalah Palestin tu je lagi tak selesai. Ya. Yang lain semua selesai. Banyak masalah lagi. Ya. Dari segi Quran ni banyak lagi masalah. Kan betul lah, ya. Tapi yang ini besar ni benda ni sebab, ya, dia melibatkan root word. Ya, betul. Root word, biasanya root word, ya, macam waso ni, root word dia adalah 4 huruf. Waw, sort, alif. Alif. Yang 4 huruf. Ya, maknanya dia, ya. Dia boleh bunyikan tawasau, bukannya tawasosau. Boleh? Tawasau. Tawasau. Ada syaddah juga. Boleh. Tapi nanti hilang perkataan saling tu. Ada alif kat tengah, nak letak mana? Oh, okey. Jadi untuk memberi makna saling, each other, ya, dia kena ada alif kat tengah. Kalau letak sort, tawasau, ya, dia hilang perkataan saling tu. Dia tak ada perkataan saling dah. Jadi dia tak meet the requirement lah. Ya, dia tak fit the definition, tak boleh. Tak boleh Kak Mariatun, ya. So maknanya saling is always represented by alif, is it? Biasanya, ya, ta di awal dan alif di tengah.
Oh, okey, okey, okey. Sama lah macam tadarus tadi tu. Kata Ustaz, cerita lama tadarus tu. Tulis balik. Apa Tan Sri? Ta, dal, alif, ro, sin. Dal alif rosin. Tadarus. Kan ada ta di awal. Ada alif kat tengah. Ya. Apa makna tadarosa? Tadarosa makna saling belajar. Saling belajar mempelajari. Maknanya minimum dua pihak. Ya, kan Ustaz sebut tadi, Kak Liz baca, Kak Zainab tegur, Kak Zainab baca, Kak Liz tegur. Mana dua pihak? Itu tadarus dipanggil. Tadarus. Root wordnya tadarosa. Asalnya darosa lah. Tapi kalau kita nak letak saling, kena letak ta di awal dan alif di tengah. Barulah bunyi tadarosa. Dalam ayat 103 surah ni, tawasau. Ya, tawasau. Ya, kita tak boleh kata tawasau, tak boleh. Tak sedap bunyi dia. Itulah cerita dia. Okey, ada apa lagi Ustaz boleh bantu dekat ayat ni? Perempuan, ya. Kak Masyidah, okey. Ustaz, saling tu in Arabic apa Ustaz? Saling, ya. Saling mana dua pihak, ya. Dia panggil apa tu, ya. Tak apalah Kak Zainab, nanti kalau saya ingat saya bagi tahu, ya. Yang penting ada perkataan saling, sudahlah. Faham, okey. Ada lain silakan. Orang lain okey ke? Yang diam semua ni? Okey ke? Okey Ustaz. Okey, ya. Kat mana? Okey, sebutkan dua huruf yang menunjukkan kepada makna saling. Kak Masyidah. Dua huruf yang menunjuk kepada makna saling. Yang mana? Kata dah faham. Dua huruf yang menunjuk kepada makna saling. Yang kita dah bincang ni, banyak ni. Bagi Kak Masyidah. Okey. Dan bagi yang lain yang belum jawab. Kat mana huruf yang mengatakan ada makna saling? Cuba sebut dua huruf tu. Ta dengan alif. Ya. Ta Dan alif. Perempuan cuba ulang 7 kali masing-masing sendiri. Tuan-tuan kalau percaya cakap Ustaz. If you don't repeat, if you don't understand, you will lose. You believe me. Bahasa Arab ni tuan-tuan tak boleh tinggal. Walaupun sikit. Tak apa, malam ni dapat dua je. Ta dan alif. Tawasau. Tadarasa. Dapat. Cukup lah. Ya? Sebab kalau tak dapat, basic tak dapat, nanti terus semua tak dapat. Percayalah. Ya? Tuan-tuan mungkin tak rasa sekarang. Ya? Tapi 5 tahun lagi tuan-tuan belajar, tuan-tuan kata aku dah belajar benda ni. Pasal aku tak dapat. Pasal, macam tadilah. Ya? Agama ni, subjek bahasa Arab ke apa, tuan-tuan kena gigit. Tuan-tuan kena pegang. Ya? Okey, ada soalan? Okey, sekali lagi. Apa tadi huruf yang memberi makna saling? Tadi apa? Ta dan alif. Ta dan alif. Apa contoh selain daripada tawasau yang Ustaz bagi tadi? Tadarus. Tadarosa. Ya, barulah dapat tadarus. Ya, root word dia tadarosa. Tadarosa tu berapa orang kena buat? Minimum 2 orang. Tawasau paling kurang 2 orang juga. Sebab itulah ada perkataan each other. Each other tu meaning apa tu? Each other. Maknanya minimum 2 orang. Aku tegur engkau, engkau tegur aku. Aku nasihat engkau, engkau nasihat aku. Aku pesan pada engkau, engkau nasihat, engkau pesan pada aku. Macam itulah makna dia. Ya, Ustaz, kan dapat dah. Ya. Untuk contoh tadi kali sambil dengar Ustaz tu ada riat pun ada ini. Tawaso ini. Perkataan sama. Perkataan sama. Terus al-balad ada. Okey. Surah ke-17, ayat ke-17. Okey, tapi sama juga perkataan yang sama kan? Perkataan sama, tawasau jadi je kita kan? boleh perbezaan karena kan awal dan akhirnya tu lain, jadi kita boleh lebih memahami. Okey, ambil satu contoh je. Surah apa? Ya. 51 Al-Zariyat tu. Ayat Surah 53. 51 Al-Zariyat. Bagi tahu muka surat terus. Kalis tak pakai muka surat, nanti tak tengok muka suratnya. 521. Ayat berapa? Ayat. 53. Ayat 53 muka surat 522. 522, okey. Tengok muka surat 522 semua. 522 ayat berapa tadi? Ayat bukan surah 523, sorry. 523. Ayat 52 ya. 53. 53, okey.
Ya, atawasau bihi bal hum qaumun taghun. Ya, ada atawasau. Ya, 53. Ada a depan. A Ya, depan dia. Ya, sama juga tawasau juga. ya. Ya, tapi Tawasau ada untuk a kita. depan. Hmm. Ya, adakah mereka saling berpesan? Nampak? Ada perkataan saling. Kak Zainab okey, saling. Ayat 53. Ya, okey Ustaz, okey. Okey, apakah mereka tawasau? Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan tawasau samalah Okey, yang tadi al-balad tadi sama juga apa Kak? Al-Balad ayat 17, Ustaz. Tawasau juga. Iya, tawasau. Jadi kita boleh membezakan saling itu kan lebih jelas. Okey ya. Al-Balad ayat 17. Muka surat berapa? Nanti muka surat 594. 594 ya. Okey, 594 Oh, yang surah 17. al-balad ya, ayat yang ke 17. ayat 17 ya. Di bawah tu ya. Sumaka nabi allazina amanu wa tawasau bisabri sama. Dan mereka saling berpesan. Sama juga ya, tawasau juga. Okey, ya, clear. Tak ada beza banyak sangatlah ya, cuma yang tadi surah Zariyat tadi ya, ayat 53 tadi tu sebab ada a di depan. Adakah? Ya, yang lain samalah ya. Okey, terima kasih Kak Liz. Sama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan ya, malam ni ayatnya pendek ya. Ayatnya hanya 3 ayat saja ya. Dia antara surah paling pendek lah. Sama macam inna a'tainakal kausar ya. Sebab itu kalau kita baca Quran dalam solat ya, ini ilmu lain ya. Kita baca Quran dalam solat, kita nak baca bukan surah pendek ya, kita nak baca surah yang panjang tapi kita boleh baca 3 ayat saja. Boleh ya. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin ya. Kita baca 3 ayat saja boleh. Ya, kerana surah yang paling pendek 3 ayat, contoh macam surah Wal Asri ni, ya, suratul Asar, ya, 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar 3 ayat. Maka kalau kita baca surah mana-mana pun dalam Quran, kita nak baca sebagai surah selepas Quran, selepas Fatihah, kita boleh pilih mana-mana ayat dengan rangkuman 3 ayat boleh. Ya, minimum 3 ayat. Jangan baca satu lah. Ya, melainkan ayat tu panjang. Ayat tu panjang tak apalah. Tapi kalau ayat tu pendek, afdalnya kita baca 3 ayat juga. Sebagai sebab satu kebiasaan. Ya, kerana apa? Kerana para ulama buat fatwa, kerana surah yang paling pendek 3 ayat, surah Al-Asr ya, Wal Asri, dan juga surah Al-Kausar. Maka kalau baca Quran surah panjang pun baca 3 ayat juga minimum. Tu cara ya untuk kita bermuamalah ya, beradab dengan Quran. Tentulah. Okey ya, selesai ya. Menarik ya, Wal Asri ya, silakan. Tanya Ustaz. Ya. Tadi Ustaz kata dia banyak perkataan yang dia boleh drop tu kan Ustaz? Betul, betul. That mean bukan ni sajalah, banyak lain lagi perkataan yang kadang-kadang dia drop. Ya, betul. Tapi jangan risau Kak Masita. Kita pergi sikit-sikit. Ya, kita pergi word by word ya, sentence by sentence. Jangan, sebab kalau kita ikut banyak lagi, beratus lagi, kalau macam tu nanti dia demotivated. Ya, kita as time goes by je. Bila kita jumpa, kita discuss. Macam tu je. Itu lebih selamat. Ya, okey. Ada lain silakan. Ada apa? Tan Sri punya background apa tu bunyi bising lah. Aircon. My aircon lah, mungkin aircon. Okey. Okey, ya. Orang lain silakan, ada apa? Ya. Taubah 128 dan 129 tu tak boleh baca dalam solat Ustaz sebab dia 2 ayat. Boleh. Kalau Ustaz kata boleh? Boleh. Adabnya 3 lah, adabnya 3. 2 ayat tak salah, terutamanya dia berada di penghujung. Ya, jadi kalau kita boleh baca 3 ayat lagi baguslah. Ya, tuan-tuan jangan salah faham ya. Bila kita kata 3 ayat tu, itu fatwa para ulama ya. Minimum 3 ayat. Jadi kalau kita boleh baca 3 ayat tu yang terbaik lah ya. Contoh kita kata surah At-Taubah tadi kan. Ya, ayat yang terakhir. Bila kita tengok surah At-Taubah ya. Jadi surah At-Taubah tu ya, dia ada 129 ayat kan ya. Kalau kita baca daripada laqad ja'akum, ayat yang terakhir, kedua terakhir, dan fa in tawallau, boleh, tak ada masalah ya. Tapi kalau boleh baca 3 ayat lebih bagus ya. 3 ayat dia baca wa iza ma unzilat suratun
Ya, kita baca daripada ayat 1, 2, 7 lagi baguslah. Tapi nak baca 2 ayat terakhir dia tak salah. Ya, tetapi macam tadilah fatwa para ulama, kalau boleh baca 3 ayat lagi bagus. Lebih-lebih lagi bila 3 ayat dia dalam bentuk witir, kan dia pada odd number. Ya, baca odd number, ya, macam kita solat, ya. Witir kan. Kalau nak tambah 3, 5, 7. Ya, bila kita tasbih pun 33. Kita baca qul huwallah pun 3 kali lepas maghrib, 3 kali. Sebab apa? Ya, sebab Allah itu esa dan Allah suka bilangan ganjil. Innallaha witrun. Ya, yuhibbul witra. Allah suka bilangan yang ganjil. Jadi kalau kita baca 3 kan bilangan ganjil, Allah suka. Kalau baca 2 tak salah, ya. Tetapi 3 tu lebih menepati hadis yang disebut oleh Nabi tadi, ya. Sesungguhnya Allah suka, ya, dalam bentuk ganjil. Maknanya 3. 2 boleh, tak salah. Ya, cuma 3 afdal. Okey, Kak Nap. Okey Ustaz. Terima Ya, kasih. sama. Silakan. Ya, ada lain kalau ada. Jadi kita tengok balik, ya, pada ayat tersebut, ya. Ayat ni kita tak tambahlah ayat lain bagi kita faham betul-betul. Ya, ayat hari ni cerita tentang partikel illa. Illa ni partikel dengan makna kecuali ataupun apa dia, ya? Kecuali ataupun melainkan. Itu bahasa Melayu dia. Adakah dia noun? Bukan. Adakah dia verb? Bukan. Ya. Kalau dia bukan noun, bukan verb, apa dia? Dah tentulah partikel. Dia 3 aja kategori dia. Jadi bila kita belajar Quran, belajar hadis, belajar bahasa Arab, ya, kita mesti tahu bahawasanya dia punya categorization tu 3 saja. Ya, if it is not a noun, ya, dia either or lah. Mungkin verb, mungkin partikel. Kalau dah bukan dua-dua, noun pun bukan, verb pun bukan, dia mesti partikel. Ya. Dan partikel ni, ya, dia boleh duduk di awal ayat, boleh. Contoh kan, tadi kita tengok illa. Boleh tak illa di awal ayat yang ketiga? Boleh. Illa kat tengah-tengah pun boleh. Ya, illa tak ada masalah. Kalau inna, ya, macam kita sebut tadi, inna, kalau inna dia mesti di awal ayat. Ya, beginning of the sentence, bukan beginning of the surah. Kalau beginning of the surah, wow tadi. Beginning of the sentence, ya, second sentence, inna. Kecuali macam Kak Nomah sebut tadi, kalau didahului dengan kul. Kul inna solati, kul inna Allah wa malaikatahu. Ya, kul. Tapi kalau tak ada kul, tak ada qala, telah berkata. Qala, 2 orang telah berkata. Qalu, mereka. Kul, katakanlah. Semua dalam bentuk kata-kata tu. Kalau tak ada, inna kena duduk di awal ayat. Ya. Cuma kalau inna, bila dia masuk kepada noun, ya, noun itu akan tukar baris. Daripada al-insanu, ya, ni asalnya insanu, tengok balik. Al-insanu. Sebab awalnya mesti domah. Ya, original harakah ataupun original tanda adalah domah. Ya. Unless kalau ada sesuatu in front of the noun. Ya, now in front of the noun ada inna. Bila inna masuk, dia akan mengubah baris al-insan from al-insanu kepada al-insana. Ya, kerana ada inna di situ. Maknanya dia ada pengaruh kepada noun, ya, yang datang selepas tu. Macam waw tadi. Waw wal asri kan. Sebab waw tu bukannya, walaupun dia at the beginning of the sentence, at the beginning of the surah, tapi dia bukan sentence connector sebab dia tak ada ayat sebelum dia. Kalau kita nak kata dia sentence opener, boleh. Tetapi, ya, kita tengok noun selepas tu. Noun selepas tu al-asri, dia baris bawah, dia kasrah. Maka waw tu bukan, ya, sentence opener, bukan. Dia adalah, ya, untuk sumpah. Ya, kalau kita nak sumpah kan, ya, kalau Allah nak bersumpah dengan masa, ya, dengan waktu, dengan apa lagi, dengan tadilah, dengan bulan, matahari, wasyamsi, ya, wal qamari, itu objek. Tapi kalau asri ni masa, dengan masa, wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu asar. Ya, demi waktu apa contoh, ya? Demi bulan, demi matahari, demi bintang. Ya, demi waktu duha. Okey, ya. Jadi itu semua waw tu bukan sentence opener, tapi dia adalah waw dalam bentuk sumpah. Demi waktu asar, demi waktu duha, ya, demi waktu fajar. Maknanya nak bagi tahu bahawasanya waktu-waktu tu penting. Ya, Islam dia sangat menekankan kita panggil disiplin waktu lah. Ya, sebab, ya, orang yang beriman dah tentu dia akan make sure letih macam mana pun dia akan bangun subuh sebelum terbit matahari pasti, ya. Lebih awal sebab dia nak qabliyah subuh,
Ya, dia nak zikir, nak sebagainya kan. Kalau dia bangun lambat, terlepaslah peluang tu. Ya. Jadi waw di situ adalah waw dengan makna sumpah demi, nak menunjukkan waktu asar tu penting. Ya, sebab tu solat asar dipanggil solatul wusta. Ni dalam tafsir pula, ya, ilmu tafsir. Ya, solatul wusta mana solat yang di tengah, yang selalu dilalaikan. Ramai orang asar terlepas. Kerana dia ingat dia boleh sembahyang kat rumah, rupanya ya banjir, ya kilat ataupun hujan lebat. Ya, tak sempat nak sampai rumah, dia kodok aja asar tu ramai. Ya, Ustaz rasa tuan-tuan dan perempuan pun dalam hidup kita, ya ramai orang, ya, termasuk kita pun mungkin pernah meninggalkan waktu asar tu. Bukan tak nak sembahyang, ya, tapi tak sempat. Ya, kita pula pada masa tu, ya, kalau macam orang lelaki, ya, dia tak bawa kain, ya, seluar dia kata seluar dah kena najis lah apa semua tu, ya, dia kena bawa kain lah, ya. Jadi maknanya kena bawa kain pelikat, contoh, ya, kena buat pakaian ganti, ya, yang tu bukan tak boleh bawa, letak dalam kereta je, ya, kereta kita besar kan, boleh letak apa kita panggil pakaian untuk solat. Jadi asar penting, ya, sebab tu dipanggil waktu wusta, solatul wusta, tengah-tengah. Sebab solat ada 5, tengah-tengah apa? Tengah-tengah solat asar. Subuh, zuhur, ya. Maghrib, isyak. Yang tengah-tengah adalah asar. Sebab tu sebagian para ulama tafsir sebut, Ibnu Abbas sebut, Mujahid sebut, ya. Kemudian Ikrimah pun sebut, ya, al-asru tu solatul wusta adalah solatul asar. Solat asar. Ya, kerana selalu dilalaikan. Inna sesungguhnya al-insana, ya, manusia secara umum. Ya. Kalau ramai kita panggil annas, itu ramai. Tapi kalau al-insan umum, mankind. Ya, dia tak kata sesungguhnya man itu, ya, man bukan. Ya. Dia tak sebut apa kita panggil by time indeed, ya. Man is in loss. Tak kata man is in loss, mankind. Maknanya itu umum, general term. Ya, umat manusia, ya, sesungguhnya berada di dalam kerugian. Fi khusrin, ya, khusrin kerugian. Asalnya khusrun sebab ada fi, ya, pasal fi itu partikel preposition, maka noun yang datang selepas dia baris bawah lah, ya, fi khusrin. Illa melainkan allazina orang-orang yang plural amanu telah beriman. Ya, kat mana yang kata ramai itu pada waw. Waw apa dipanggil tadi? Waw apa ni Kak Nomah? Waw apa tu? Waw jamak Ustaz. Ya, waw, ya, nama penuhnya waw al-jamaah, salin. Waw al-jamaah. Ya, memanglah waw jamak betul, tapi nama betul dia. Ya, waw al-jamaah. Macam kita selalu sebut kan, ya. Hamzah apa? Hamzah qata', ya. Hamzah qata' nanti Arab tak faham. Hamzah al-qata'i, hamzatul qata'i, kan bunyi Arab. Hamzatul qata'i, barulah bunyi sedap kan, hamzatul qata'i. Ya, dia bukan hamzah, bukan dengan hak pedas. Dia hak simpul. Kalau hak pedas nama orang, Hamzah tu Saidina Hamzah. Tapi kalau hak simpul, Hamzah, ya, hak, ya, Hamzatul wasli, Hamzah wasal, Hamzatul qata'i, kan bunyi sedap, ya, bagi bunyi sedap lah sebab kita dah belajar. Jadi salin, ya, Hamzatul qata'i. Tadi kita panggil apa? Kita panggil sebagai waw al-jamaah, ya, waw al-jamaati, wawul jamaati. Amanu telah beriman. Waw dan. Okey, waw di sini ialah sentence connector. Waw. Ya, wa amilu kan. Waw di tengah ni, ya. Waw di tengah ni adalah waw sentence connector. Ya, maknanya illal ladzina amanu, ya. Wallazina amilu. Ada allazina, tapi tak ada allazina. Ya, ada waw saja. Jadi amilu ni adalah past tense lah. Past tense sama dengan amanu. Ya, jadi apa kita panggil, ya, bentuk dia tu bentuk, ya, bentuk apa kita panggil, ya, bentuk pengulangan lah. Ya, dia jadi apa? Dia jadi follower. Ya, sebab amanu maka amilu. Tawasau. Semua tu jadi apa kita panggil, ya, jadi apa istilahnya kita panggil tadi, ya, dia follower, ya, follower ikut. Wa amilu telah beramal dengan amalan. Kat mana amalan tu tak ada, ya, dia hidden. Ya, tetapi kita faham maknanya, ya. Yang telah beramal dengan amalan-amalan lebih pada satu yang sifatnya as-solihat. Pasal apa amal tu solihat? Pasal amal tu broken plural. Ya, bila dia broken plural, dia bukan human, dia non-human, maka kita panggil dia sebagai apa? Kita panggil dia sebagai, ya, kategori dia adalah feminin. Ya, dia bukan masculine. Okey. Kita dah sebut banyak kali tadi, ya. Wa tawasau bil haqqi.
dan ya mereka saling berpesan-pesan, telah berpesan-pesan, saling menasihati, ya, advise each other, ya, bil haqi, dengan kebenaran. Mana kita nak bagi tahu ke orang, kita bagi tahu yang betul, bukan bagi tahu yang kita tak, kita kata agak adalah ustaz bagi tahu. Dia bagi tahu apa? Ya, ada dalam kitab ke, ada dalam mana? Ya, orang nak tanya. Sebab zaman sekarang ni orang tanya reference. Ya, kat mana tu? Ya, bagi tahu dia. Kitab Bulughul Maram ke, Syama'il Muhammadiyah ke, dalam kitab hadis ke, dalam kitab, dalam apa kita panggil kamus jamak taksir ke, ya, kamus broken plural, ya, dalam kamus jadid ke, bagi tahulah. Ya, reference kan. Sebab zaman sekarang ni zaman, ya, semua maklumat tu orang sebab orang nak rujuk balik. Ya, sebab tu kita buat rakaman kan, sebab perempuan boleh rujuk balik, boleh tengok balik. Macam tadi Kak Liz bagi tahu, ya, surah Al-Balad, dalam surah Az-Zariyat, ya, jadi orang boleh rujuk senang, ya. Kemudian watawasau bis sabri. Pasal apa baca sabri? Sebab ada ba, ada preposition. Yang pertama bil haqi pun sama juga, ya. Selesailah tuan-tuan dan puan-puan. Itulah perbincangan kita pada hari ini. Kalau ada soalan silakan. Ya, ada apa yang Ustaz boleh tolong? Ya. Ada apa? Silakan. Kak Mariatun ada apa lagi? Ya. Ustaz, yang itu bil haqi itu kan contoh itu ada qafnya tuh double, tapi dia tak boleh dikurangkan karena ini ya Ustaz ya. Ini yang bil haqi itu hak kokok kan? Sebab root word dia double qaf. Ya, ha qaf qaf, betul. Nah, ini tak boleh hilangkan kan Tak karena boleh mudah diucapkan. Ya. Dan dia tidak mengganggu bunyi. Ya, bil haq, dia tidak mengganggu bunyi. Ya, wa tawasau bis sabr. Ya, ini memang sobaro lah, ya, sobaro. Dia punya root word dia. Jadi nak cari root word macam tadi apa Kak Abidah tanya, ya, kita kena tengok tawasau, ya, macam mana nak tahu root word dia. Tuan-tuan kena tahu, additional ni huruf ta, itu additional, tambahan. Huruf alif, tambahan. Huruf waw di belakang, tambahan. Root wordnya tinggal apa? Dengan waw dan sod saja. Cuma kita tak pasti. Wasoya ke, wasoa ke, ya. Yang pasti kita tengok waw dan sod. Rupanya double sod. Waso, yuwasi, tausiyatan, ya. Baru kita tahu. Okey. Jadi kita tengok waw dan sod. Jangan tengok ta, waw, alif boleh? Boleh. Tengok ta pun boleh. Ya. Tetapi macam tadilah, takut tak jumpa. Ya, jadi kalau kita takut tak jumpa, kita terus tengok waw dan sod saja, ya. Cuba kita try tengok ta, waw, sod. Jumpa tak ta, waw? Ya, ada tak ta, waw? Ya, insya-Allah ya, mungkin ada. Ya, kita tengok ta, waw, ya. Cuba tengok muka surat yang ke berapa tu, ta, waw, sod. 73 Ustaz. 74, 73 ya. 74 ya. Sebab kalau 73 ta waw sin, ya, ta waw sod, tawassola, tawaddu'a tak ada. Ya, jadi tak ada, ya. Ta waw sod. Ya, tak ada. Ya, kalau kamus yang besar sikit mungkin ada tawasau. Ya, kamus yang besar lagi. Tak ada. Ya, buat masa ni tak ada, dalam kamus jadi tak ada. Tak apalah. Jadi bila tak ada, apa ni Kak Abidah, bila tak ada kita kena pergi pada root word je baliklah. Ya, kalau kita boleh cari ta waw alif sod, kita terus tengok. Tapi kalau tak ada, kita kena pakai apa ni cara yang kedua dengan membuang additional huruf-huruf tambahan, baru kita boleh dapat, ya, huruf yang asal, waw dan sod, ya. Bila kita tengok rupanya bukan waw sod aja. Waw sod sod, double waw, double sod. Ya, dan ada alif waso panjang. Bukan wasoy, ya, waso. Okeylah tuan-tuan, itu yang kita nak bincang pada malam ni. Walaupun satu surah, ya, tapi Ustaz rasa banyak benda kita dah dapat malam ni. Ya, Ustaz harap tuan-tuan dapat, ya. Pasal tuan-tuan tak tanya soalan tu, ya, diam tu insya-Allah, sebab yang lain-lain dah tolong tanya soalan, ya, harap-harap ada manfaat lah. Okey, ya. Selesai. Kak Masita ada apa-apa nak bagi pengumuman, silakan. Oh, tak ada apa Ustaz. Cuma kita ada 3 kuliah kelas kan bulan ni kan. Betul. Ustaz free lah tu. Yang mana? Because dia ada 5 weeks lah. Betul. Kalau ada 5 week, 5 Wednesday kita buatlah insya-Allah. Okey, insya-Allah Ustaz 3 kelas. Okey, Lagi 2 jumpa lah minggu ya. depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima pada kasih Ustaz. ya, Kak Masitah dan Persatuan Wanita Islam Prihatin dan pada semualah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sama-sama. Penganjur. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Sama-sama.